Subhanallah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam kita, Tuan Syukur, pada Tuan Bilan, para ahli jawatan kuasa Surau Nurus Salam Taman Pulau Indah, para jemaah, tuan-tuan, tuan-tuan haji, para asatizah, alimin, guru-guru, pendidik, pemimpin masyarakat, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat yang berbahagia ini, dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam surau yang mulia ini, melaksanakan salat fardu subuh secara berjemaah. Salah satu ibadah yang cukup berat untuk dilakukan. Bahkan Nabi SAW menyifatkan bagaimana orang-orang yang susah untuk datang berjemaah subuh ini sebagai orang-orang munafik, ataupun orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat nifaq. Justru kita bersyukur kerana pagi ini Allah SWT menyelamatkan kita daripada keadaan sedemikian. Kita berdoa semoga Allah meneruskan keadaan yang baik ini untuk kita semua, dan sama-sama kita mendoakan kebaikan untuk mereka-mereka yang belum diberikan peluang oleh Allah, belum dilembutkan hatinya untuk sentiasa melazimi masjid, untuk hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat berbentuk sedemikian, yakni mengimarahkan masjid, beribadah di masjid, di surau. Mudah-mudahan semuanya mendapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, sihat semua? Alhamdulillah. Minta maaf hari itu tak datang kuliah maghrib. Jadi alhamdulillah, syukur Allah pertemukan kita pada pagi ini. Kita berada pada hari Tasu'ah. Kita berada pada hari Tasu'ah. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita sampai ke sini. Selamat tahun baru hijrah. Dah selesai seminggu, dah masuk minggu kedua, bahkan hari kedua daripada minggu kedua, iaitu hari ke-9 daripada bulan Muharram 1442 Hijriah. Hari ini juga merupakan hari yang disunnahkan berpuasa. Kelebihan berpuasa pada esok hari Sabtu 10 hari bulan Muharram.
Nabi kata diampunkan dosa setahun yang berlalu. Tahun lepas dosa-dosa kecil semua Allah SWT ampunkan. Nabi sampai di Madinah, tengok orang-orang Yahudi berpuasa. Kalau dalam riwayat Nabi sedang melakukan solat duha, selesai sahabat datang mengadu, ya Rasulullah, orang-orang di Madinah ni puasa dah pula. Nabi suruh tanya, dia orang ni puasa kenapa? Bila tanya, mereka mengatakan bahawasanya pada hari ini Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Maka Rasulullah pun kata, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih berhak ke atas Nabi Musa daripada mereka. Maka Rasulullah pun suruh para sahabat berpuasa. Tahun depan kalau sempat, kata Nabi, aku akan berpuasa 9 dan 10. Cuma Rasulullah disebutkan bahawasanya Rasulullah tidak sempat untuk berpuasa pada tahun berikutnya. Maka menjadi satu sunnah untuk kalau kita nak berpuasa esok, kita berpuasalah sekali dengan hari yang ke-9. Esok hari Ashura. Hari Ashura, hari ini kita berpuasalah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nak lagi cantik tip-top tuan-tuan, hari ini puasa, esok puasa, hari Ahad 11 hari bulan pun kita berpuasa. 3 hari straight. Oh, tak larat Ustaz, buat hari ini dengan esok ajalah. Oh, tak boleh lah hari ni Ustaz baru cakap tak sahur tadi. Baru cakap semalam-semalam ramai dah yang cakap kan. Sajalah nak buat alasan. Tak apa, puasa esok tuan-tuan. Puasa esok Ahad kita tambah satu hari lagi. 10 dan 11. Kalau tak boleh juga 11 tu rasa macam tak boleh lah. Kenapa? Ada rehearsal perarakan. Dia berarak kat mana pun tak tahulah kan. Puasa je lah esok. 10 hari bulan. Satu peluang yang jangan dilepaskan. Kalau tahun ni tak buat, boleh Ustaz, tapi nak buat bila? Tahun depan. Macam confirm je ada. Tu je lah. Kita cakap gitu je lah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan peluang untuk kita ni, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan semalam ada orang WhatsApp kat saya, dia kata minggu ni minggu puasa tuan-tuan. Seminggu ni seminggu puasa. Macam mana pula tu? Semalam puasa hari Khamis, hari ni hari Jumaat Tasu'ah, esok Sabtu hari Ashura, kemudian hari Ahad hari ke-11 kita ambil pendapat Ibnu Abbas, straight puasa 3 hari. Kemudian hari Senin puasa sunat 12 hari bulan. Hari Selasa hari putih 13 hari bulan. Rabu pun hari putih. Khamis putih / puasa hari Khamis. Khamis sampai Khamis tuan-tuan, straight. Kalau mampu buat silakan. Alamak Ustaz baru cakap hari ni semalam tak puasa, alasannya sama macam tadi lah kan? Tapi kalau mampu silalah, insyaAllah hari ni kalau tak sahur pun, selagi orang kata apa, puasa sunat kan, tak minum air ke, bukan tengah sarapan, bolehlah kalau nak berpuasa insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dapatlah kita beramal sempena bulan Muharram yang baik ini. Baik, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Hari Jumaat jangan lupa banyak berselawat tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan di hari akhirat Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan dikurniakan syafaat baginda. Menyambung kembali perbincangan daripada kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a, bahtera penyelamat dalam kehidupan pendakwah almarhum Syekh Dr. Fathi Yakan. Kita masih lagi berada pada bab yang pertama, tetapi pada bahagian yang kelima berkenaan dengan bagaimana para pendakwah ini pasti akan diuji oleh nafsunya. Para pendakwah ni pasti akan diuji oleh nafsunya. Mana tidaknya tuan-tuan, dunia ni seronok. Dunia ni sesuatu yang menyeronokkan. Semalam ada seorang hamba Allah cerita dengan saya, Ustaz, saya ni dah pencen, tapi dulu masa saya kerja Ustaz, dulu masa kerja tiap-tiap minggu dapat duit haram, saya kata. Tiap-tiap minggu dapat duit haram. Yang menyelamatkan saya hanyalah iman, dia cakap. Yang menyelamatkan saya hanyalah iman. Memang dia ambil dan dia bagi kepada untuk kebajikan lah, untuk buat jalan ke, untuk buat tandas ke, apa-apa yang bukan dia makan lah. Tapi bukan untuk extension rumah dia lah, tapi untuk benda-benda yang lain. Dia kata, ya Allah, teruji betul. Kalau sekali dapat kan, sekali dapat tu mungkin kita boleh gagah lagi lah.
Ni pengalaman beliau menceritakan kepada saya. Sekali dapat mungkin boleh gagah lagi. Bayangkan duit purple banyak gini tuan-tuan, lain macam. Tapi kalau dah selalu dapat tu, Allahu Akbar, dia kata, iman sahaja yang menyelamat. Jadi semua orang tak lari daripada ujian seumpama itu. Kecil, besar, banyak, sikit, itu sahajalah yang membezakan. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita mulakan dengan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, barangkali sering juga kita baca. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Satu surah sebelum daripada surah Jumaat. Mungkin tuan-tuan ada yang nak baca surah Jumaat hari ini sempena hari Jumaat, buka satu surah sebelum, ada surah namanya surah Saff. Surah Saff ini Allah SWT berfirman dalam ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tanya dekat kita tuan-tuan. Allah tanya dekat kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu cakap benda yang kamu sendiri tak buat? Waktu risau tu kita ajak orang puasa, kita tak puasa, nanti satu hal tuan. Kita usaha dah. Jadi Allah SWT tanya, cakap tak serupa bikin. Kenapa? Kenapa? Ancaman dia apa? Ayat ketiga, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bila mana kamu cakap benda yang kamu tak buat. Maknanya bukanlah semestinya setiap perkara itu didahului dengan perbuatan kita. Sebab kalau macam itu, Abdullah bin Mubarak kata takkan ada orang yang nak berdakwah. Takkan ada orang nak berdakwah. Sebab apa? Dia rasa dia tak buat lagi benda tu, maka dia tak sampaikan langsung. Sedangkan ada perintah daripada Rasulullah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ertinya apa? Kata para ulama tafsir, ayat ini daripada surah As-Saff ini mengajar kita supaya bila mana kita menyebutkan sesuatu perkara, kita berusaha sedaya upaya untuk melaksanakannya juga. Maknanya bukan setakat kita suruh orang, tetapi kita juga berusaha untuk melaksanakan. Ini sesuai seperti mana dalam firman Allah juga surah Al-Baqarah ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Kamu suruh orang buat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa diri kamu. Dia sibuk, suruh buat, dia lupa diri dia. Itu yang orang dulu kata apa? Tuding orang lain satu jari, 4 tuding kepada diri dia sendiri. 4 tuding pada diri dia sendiri. Dia tak ingat yang itu. Jadi kita mengajak orang lain, pada masa yang sama kita juga mengajak diri kita untuk sama-sama lakukan untuk mengelakkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Dr. Fathiakan menyambung daripada ayat-ayat tersebut, seorang da'i dituntut supaya memperhitung kesalahan dirinya terlebih dahulu sebelum memperhitungkan kesalahan orang lain. Ini nombor satu. Maknanya jangan cari salah orang sahaja kerja dia. Tengok diri sendiri apa salah yang kita buat. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah, tengok diri kamu sendiri macam mana, check and balance. Sebelum apa? Sebelum kamu dihitung di hari akhirat, sebelum kamu dipertanggungjawabkan atas semua perkara yang kamu lakukan ketika di dunia. Kadang-kadang manusia, minta maaf sebut, kita lebih suka mencari kesalahan orang lain. Kita lupa tengok kesalahan pada diri kita sendiri. Itu sikap sebagai seorang manusia. Barangkali kita kena sentiasa mengingatkan diri kita supaya melihat pada diri kita. Sebab seperti yang disebutkan daripada awal perbincangan kita semua adalah da'i, dan da'i diseru untuk melihat kepada diri kita sendiri dahulu sebelum memperhitungkan kesalahan orang lain. Bahkan dikatakan lagi bahawa da'i juga dituntut supaya mendidik dirinya lebih dahulu sebelum mendidik orang lain. Maknanya kita nak ingatkan orang lain, kita ingatkan diri kita dahulu, insya-Allah. Seperti seorang ulama, saya lupa siapa ulama ni, seorang ibu bawa anak dia minta tolong nasihat.
Tuan Guru tolong nasihatkan anak saya ni, kenapa anak saya suka sangat makan gula. Anak saya ni suka sangat makan gula. Gula-gula, kalau orang hari ni kan gula-gula lah, jajannya lah, cikadisnya lah, macam-macam semua ada. Semua dia suka makan. Tolong nasihat dia. Macam ni lah puan. Puan datang balik seminggu lagi boleh? Maknya pun terfikir-fikir lah, apa hal pula Tok Guru ni kan, nak suruh nasihat pun seminggu lagi. Tak apalah kan, tunggu lagi seminggu. Lepas seminggu bawa datang, dia pun bagi nasihat dan terus berbekas pada hati anak ni. Betul anak ni tinggalkan perbuatan makan manis-manis tersebut, meninggalkan perbuatan manis tersebut. Jadi mak dia curious tuan-tuan. Dia rasa macam, kenapa seminggu? Kalau bagi tahu minggu lepas kan senang, jimat duit aku seminggu beli gula kan. Jadi mak dia pun tanya, Tuan Guru minta maaf dah nak tanya, kenapa ya seminggu masa diambil untuk bagi nasihat pada anak saya, padahal kalau minggu lepas dah bagi tahu, settle masalah kan, tak payah datang 2 kali, contoh gitulah. Apa jawab Tuan Guru ni? Dia kata sebenarnya saya merenung ayat-ayat Allah SWT seperti yang kita bicarakan tadi, dalam surah As-Saff ayat 2, ayat 3, dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Saya ni sebelum nak nasihat, bila puan minta nasihat anak puan tu, saya teringat diri saya pun suka makan gula. Saya pun suka makan gula. Jadi untuk nasihat anak puan ni, saya minta supaya bawa balik, datang balik seminggu, saya nak berhenti daripada makan gula. Saya nak berhenti daripada makan gula. Maknanya kegemaran makan gula tu, ajar diri sendiri dulu supaya buat benda yang akan dicakap tersebut. Seminggu Alhamdulillah saya pun berjaya berhenti, maka saya pun boleh bagi nasihat kepada anak puan ni, Alhamdulillah. Begitulah lebih kurangnya tuan-tuan. Jadi kita dapat pelajaran daripada situ bahawasanya perkara yang sangat besar dalam hal kehidupan seorang pendakwah ini ialah kita kena berusaha untuk mendidik diri kita dahulu. Ajarkan diri kita bahawasanya kita perlu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, barulah kita menyampaikan supaya orang lain pun mentaati perintah Allah SWT. Kalau tak kepada masyarakat umum pun tuan-tuan, setidak-tidaknya kepada ahli keluarga kita. Contoh seorang ayah nak suruh anak semayang, ayah duduk tengah layan, pegang remote dah tu, tak bagi anak dia tukar channel TV. Waktu maghrib tengok cerita apa, 7 hari apa mencintaimu, kan. Dia duduk tengah tengok, bapak tengah tengok ngangkang tengok TV, anak pergi sembahyang maghrib. Sedap dia suruh. Ini yang pepatah Melayu kata apa, ketam ajar anak berjalan lurus sedangkan diri dia sendiri berjalan bengkok. Jadi kita nak mendidik orang lain agar mentaati perintah Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga dapat mengingatkan diri kita berkenaan dengan perkara tersebut. Dan disebutkan juga oleh Dr. Fathiah Khan, seseorang da'i juga patut berlaku ihsan terhadap dirinya sebelum berlaku ihsan kepada orang lain. Maknanya berbuat baik ni, berbuat baik, ataupun kalau kita nak ambil ihsan dalam aspek ibadah itu, yakni beribadah seolah-olah kita ini benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita nak mengajar orang lain supaya merasa sedemikian, kita sendiri kena datangkan khusyuk. Contohnya dalam solat kita, datangkan khusyuk dalam solat kita, baru bila kita cakap tu maknanya kita sampaikan itu daripada apa yang telah kita sendiri pun lakukan. Subhanallah, pasti Allah SWT akan mengurniakan ganjaran yang baik dari situ. Baik, kata Sayyidina Ali, sesiapa yang menjadi pemimpin kepada orang lain, maka hendaklah ia memulai dengan mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Asuhannya terhadap orang lain biarlah dengan perilaku sebelum dengan tutur kata. Orang yang mengajar dan mengasuh diri sendiri lebih berhak dimuliakan, dihargai dari orang yang sekadar mengajar dan mengasuh orang lain. Maknanya dia kena tunjuk kepada diri dia sendiri dahulu. Maknanya walk the talk lah tuan-tuan. Orang kata walk the talk. Maknanya dia lakukan apa yang dia sendiri sampaikan. Tetapi ada sebilangan orang yang tak menyampaikan pun, tetapi dia pamerkan pada perilaku dia. Seperti kisah yang pernah saya kongsikan beberapa bulan yang lepas, ataupun sebelum PKP kot, cerita pasal seorang sahabat saya ni kan, adik dia duduk dengan bapa angkat di UK tu, bagaimana dia tak pernah ajak pun masuk Islam, tetapi asbab melihat kepada akhlak dia, bagaimana keikhlasan dia seorang orang Melayu, orang Malaysia,
orang Islam duduk di bumi yang asing bersama dengan ayah angkat yang merupakan orang putih lah kita panggil, bukan orang Islam, tapi sebab orang tu sakit dia jaga dengan sebaik-baiknya. Tanya kenapa? Sebab dia tak ada peluang untuk buat begitu di hujung usia ayahandanya. Jadi dia nak merasai menjaga orang tua yang sakit. Adakah agama kamu ajar macam ni? Dia jawab ya. Bila dia tengok dia ni budak ni beragama kan, semayang dan sebagainya. Jadi bila dia tanya, adakah agama kamu menyuruh sedemikian, buat macam ni? Ya, jawab dia. Tertarik terus hati untuk memeluk Islam. Dan alhamdulillah, walaupun seluruh kehidupannya daripada lahir keluarganya semua adalah orang-orang yang bukan Islam, tapi di hujung usia beberapa minggu sebelum meninggal dunia, Allah Ta'ala nak cabut nyawa tu, sampai juga hidayah kepada dirinya. Subhanallah. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perlu kita renungi. Kita doa mudah-mudahan kita juga dalam keadaan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai ke hujung usia kita, insya-Allah. Baik. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, pada hari kiamat kelak dicampakkan orang yang berkenaan, yakni orang-orang yang menyuruh orang lain melakukan tetapi tidak pada dirinya sendiri, ke dalam api neraka. Lalu terburailah perutnya. Ia berputar-putar di dalamnya seumpama keldai mengelilingi kincir pengisar gandum. Penduduk neraka berkerumun melihatnya. Dalam neraka pun boleh kerumun-kerumun lagi, tuan-tuan. Maknanya dia dah lali dah kot panas dalam neraka, tapi tetap merasa azabnya. Mereka yang berkerumun berkata, si fulan rupanya, bukankah kamu dulu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar? Benar, dia jawab. Tetapi aku menyuruh yang baik, sedangkan aku sendiri tidak melakukannya. Aku larang yang mungkar, tetapi aku sendiri melakukannya. Allahu Akbar. Benda ni memang orang kata terkena pada diri sendirilah. Maksudnya bila mana seseorang menyuruh kepada kebaikan, sewajarnya lah dia sendiri pun berusaha untuk melakukan apa yang diperkatakan. Sebab dalam mafhum hadis ini, tuan-tuan, orang yang tidak melakukan sedemikian, maksudnya dia pandai cakap sahaja, tapi dia sendiri tak cuba untuk beramal. Na'udzubillah, di hari akhirat dia akan seumpama keldai yang mengelilingi kincir pengisar gandum, berpusing-pusing di rantai. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Dan penduduk neraka mengenali dia. Oh, dia ni bukan dulu yang suruh buat baik tu ke? Kan? Bukan dia ni dulu orang yang selalu datang surau Nur Salam tu ke? Contoh, mudah-mudahan tak ada, tuan-tuan. Tak ada orang Nur Salam yang masuk dalam maksud hadis ni. Mudah-mudahan tak ada berlaku di hari akhirat, insya-Allah. Tapi kita bimbanglah. Seperti mana bimbangnya Sayyidina Umar bila mana semua orang dah dipanggil masuk syurga, ada orang yang tak dipanggil, orang tu dia bimbang. Padahal dia seorang sahabat yang hebat, yang dekat dengan Nabi SAW, tapi dia masih lagi bimbang. Begitulah, mudah-mudahan kita juga bimbang. Kalau apa yang kita lakukan, amal ibadah soleh yang kita lakukan di dunia ini tidak mampu untuk kita meraih redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat, mudah-mudahan berupayalah kita semua, insya-Allah. Baik. Inilah juga yang diisyaratkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbunyi, ta'allamu ma syi'tum an tata'allamu falan ya'jurakumullahu hatta ta'malu, atau kama qala Rasulullah. Nabi kata apa? Kamu belajarlah, ta'allamu, belajarlah apa yang kamu nak belajar. Apa sahaja yang kamu mampu untuk belajar, belajarlah. Galilah ilmu seberapa banyak. Ini dah tahun 1442, tuan-tuan. Saya kira cantik juga kalau kita setkan azam baru tahun ini untuk kita memperkemaskan ibadah kita, untuk kita meningkatkan kualiti ibadah kita. Mungkin sebelum ni dah banyak, alhamdulillah, cuma kita nak perkemaskan lagi. Perkemaskan kadang-kadang tu dia bukan yang besar-besar, tuan-tuan, yang kecil-kecil. Contohnya apa? Waktu kita berwuduk, contohnya nak solat, nak menyempurnakan solat ni kena ada wuduk. Jadi bila berwuduk, ada sebahagian orang dia tak basuh dengan betul, airnya tak rata, basuh tangannya, basuh mukanya, sempadan muka pun dia tak tahu dekat mana, basuh kaki cicah-cicah gitu sahaja, tak basuh tumit, tapak kakinya tak kena air, celah jari pun tak kena air. Wuduk tak sempurna, pastinya solat juga tidak
tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi kita sempurnakan ibadah kita, tambah ilmu, carilah seberapa banyak ilmu yang mampu kita cari, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita perbaiki setiap amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi SAW, falayajurakumullah, belum lagi Allah mengganjarkan kamu atas apa yang kamu pelajari. Belajar tu dapat ilmu, belajar tu dapat ilmu, tuan-tuan. Tetapi contoh kita belajar, contohlah kita ambil yang awal tadi, kita tahu hari ni hari Tasu'ah, esok hari Ashura. Belajar tu dapat pahala, tetapi pahalanya belum 100% lagi selagi mana kita tidak mengamalkan perkara tersebut. Perkara yang kita pelajari, perkara yang kita ketahui, bila kita mampu untuk laksanakan, barulah Allah akan berikan ganjaran beramal dengan ilmu tersebut. Benda ni kalau tuan-tuan nak tengok dengan lebih panjang, boleh cari kitab Ta'lim Muta'allim Syekh Az-Zarnuji, berkenaan dengan adab seorang yang menuntut ilmu, bagaimana adabnya dengan ilmu itu sendiri, bagaimana adabnya dengan gurunya dan dengan rakan-rakannya, dengan orang di sekeliling, dengan diri dia sendiri. Jadi kalau kita dapat tengok dalam tu ada dinyatakan huraian berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kena bersungguh berusaha untuk beramal apa juga yang telah pun kita pelajari. Saya teringat masa Al-Fadhil Ustaz Rifki datang sini kan, dia sebut tentang apa, ilmu ni bila kita dapat, hak dia kita kena tunaikan. Hak dia kena tunaikan. Tunaikan macam mana? Diamalkan. Ilmu ni hak dia kita kena amalkan. Tak dapat banyak kali, sekali pun jadilah tuan-tuan, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kita belajar sesuatu, kita amalkan. Ini juga sunnah para sahabat. Bagaimana bila Allah Ta'ala turunkan wahyu, bila mana Nabi SAW mengajarkan sesuatu, para sahabat dia akan hadamkan betul-betul dan dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian baru datang sesuatu yang lain. Begitulah sikap para sahabat, dan mudah-mudahan kita juga begitu. Demikian dapat kita mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah menggejari kita semua, insya-Allah. Baik. Kemudian Dr. Fatih akan melanjutkan perbincangan, membawa perbincangan berkenaan dengan nafsu pada diri seorang manusia, khususnya diri seorang pendakwah ini, dengan berbicara berkenaan dengan hati. Berbicara berkenaan dengan hati. Hati itu dekat mana? Dalam tubuh kita lah. Al-qalbu itu luas perbincangan para ulama berkenaan yang mana sebenarnya yang dimaksudkan dengan hati. Tetapi kita ambil secara umum, insya-Allah, maknanya jiwa kita lah. Kata Dr. Fatih Akan, setiap da'i hendaklah insaf bahawa pengisian hatinya hendaklah lebih diutamakan dari segala-galanya. Maknanya kalau kita pentingkan makan kita, kalau kita pentingkan minum kita, orang jaga diet kan, makan dia jaga, minum dia jaga, bersenam dan sebagainya. Kalau itu kita jaga, kita kena tahu bahawasanya hati itu lebih perlu kita utamakan daripada makanan jasmani kita. Hati itu, rohani kita itu perlu diisi dengan sebaik-baiknya. Dikatakan lagi, kalau jasad dan akal diberikan habuan dan ubatan untuk berfungsi dengan sempurna, begitu jugalah hati. Kita makan untuk tubuh kita ada tenaga, mampu untuk kita bergerak, mampu untuk kita bekerja, mampu untuk kita beribadah. Untuk akal macam-macam lah tuan-tuan, kita makan suplemen, kadang-kadang uban, exercise minda, macam-macam kita buat supaya akal kita tajam dan seumpamanya. Begitu jugalah hati perlu diberikan makanannya. Seseorang itu patut meningkatkan dan menjaga hatinya. Dengan hati inilah ia menjadi da'i, ia menjadi mukmin yang sebenar, dan dengan hati ini jugalah ia boleh menjadi Rabbani. Bukan masuk kumpulan Rabbani itu tuan-tuan, tapi nak suruh menjadi seorang yang mampu pada dirinya itu mendidik diri dia dan juga orang lain, menjadi contoh kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain yang ada di sekeliling dia. Bermula dari mana? Daripada hati. Sebab tu bila sebut contoh awal Muharram kan, cerita pasal hijrah awal Muharram, hadis yang selalu disentuh oleh pengkuliah-pengkuliah, penceramah-ceramah apa dia? Hadis daripada Sayyidina Umar, innamal a'malu bin niyat. Niat itu, amal kita perlu kepada niat. Niat itu di mana? Dekat hati. Kalau niat kita tak betul,
Kalau niat kita tidak lurus, kalau tidak dibulatkan kerana Allah SWT, ibadah pun barangkali tidak diterima oleh Allah. Begitu juga bila mana kita nak mencontohkan sesuatu kebaikan, nak mengajarkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, kita kena tengok pada diri kita sendiri dahulu, baiki hati kita. Mudah-mudahan bila mana kita menyampaikan itu, kita akan lebih ikhlas. Contoh, sebagai seorang guru misalnya, bila mana kita mengajar, kita nak supaya murid kita faham, supaya murid kita faham. Alhamdulillah, saya pun ada sedikit pengalaman sebagai seorang guru. Sekarang pun mengajar juga, cuma murid-muridnya besar-besar sikit lah, kan. Jadi bila kita mengajar ni, kita nak supaya murid-murid pelajar kita faham. Tetapi kadang-kadang mereka susah nak digest apa yang kita sampaikan tu, susah nak proses dan seumpamanya. Jadi memerlukan kepada kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Kita kena mula daripada hati kita, penyampaian kita daripada hati kita, mengajar kita daripada hati kita. Kita nak supaya dia faham. Contoh gitulah, secara ringkasnya. Jadi insya-Allah daripada situ kita akan dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya, dan kita akan dapat melihat kefahaman itu terbit daripada orang yang kita sampaikan tersebut, insya-Allah. Baik. Kemudian kata Dr. Fatihahkan lagi, sikit lagi insya-Allah tuan-tuan, kalau da'i tidak abid dan tidak bersifat rabbani, maknanya seorang da'i tapi dia sendiri tak banyak ibadah dia. Dia sendiri tak beribadah, dia sendiri kurang berzikir, dia sendiri tak banyak puasa, dia sendiri tak baca Quran dan sebagainya. Dia pun susah nak bangun malam dan sebagainya, dan dia tidak bersifat dengan rabbani, maknanya tak ada benda yang boleh dicontohi pada diri dia. Maka tidaklah ada ertinya sama sekali, walaupun ilmu dan pencapaian ilmiahnya terlalu tinggi. Walaupun ilmu banyak tuan-tuan, tetapi kalau dia sendiri tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang tua-tua kita kata apa, ikut resmi padi kan, makin berisi dia makin tunduk. Tapi bukan maksud jalan tunduk, langgar segala signboard, pintu pagar dan sebagainya. Tidak, maknanya hati kita tu, hati kita ditundukkan. Orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ini, maknanya dia ada ilmu, dia seorang abid juga, dia beribadah kepada Allah SWT, dia usaha supaya diri dia mendahului dalam bab ibadah, dan dia boleh menjadi contoh kepada orang lain. Ilmu pengetahuannya itu hakikatnya dibangunkan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keredaannya. Subhanallah, baru namanya takwa tuan-tuan, baru namanya takwa. Sebab apa? Ilmu itu mampu ataupun berjaya membimbing diri kita sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan sebagai da'i untuk mula sekali melakukan apa yang diperkatakan, untuk mula sekali kita beramal dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan dan kita sampaikan kepada orang lain. Subhanallah. Baik. Dalam sebuah riwayat juga Nabi SAW menyatakan, al-insanu 'ainahu hadin wa udhunahu qama'un wa lisanuhu turjuman wa yadahu janahan wa rijlahu baridun wal qalbu minhu malikun fa idza taba al-maliku tabat junuduhu, atau kama qala. Nabi kata apa? Manusia itu 'ainahu hadin, mata itu dia jadi GPS. Dia menunjuk jalan ke mana dia nak pergi. Mata, kalau tak ada mata payahlah sikit tuan-tuan, payah banyak sebenarnya. Ada mata Allah kurnia kepada kita, alhamdulillah. Mana kita nak pergi, dia boleh mengarahkan kita, nak ke kanan, nak ke kiri, nak ke depan, nak ke belakang. Tu. Wa udhunahu qama'un, telinga pula dia memberi isyarat. Memberi warning kepada kita kalau ada bahaya di mana-mana dan sebagainya. Sebab tu kalau baca pasal earphone, headphone kan, dia ada amaran, pastikan tak pakai waktu memandu dan seumpamanya. Untuk apa? Mengelakkan bahaya. Dia memberi peringatan kepada kita kalau ada bahaya di sekeliling kita. Walisanuhu turjuman, lisan kita, lidah kita pula menjadi perantara, penterjemah antara kita dengan orang lain. Kita boleh menyampaikan untuk clarify apa yang orang lain sampai menggunakan lidah kita. Wayadahu janahan, dua tangan ni seumpama kepak ataupun sayap, membawa dia ke mana dia nak pergi. Kita bawa kereta kena pegang steering tuan-tuan kan, tak boleh tak pegang kan,
main bawa bas contoh kan, mesti pegang steering. Tak boleh gitu. Basikal, motor boleh tahan lagi kan, itu pun nak kena pulas juga kalau tak berjalan motor tu. Gitulah contohnya, maknanya ada tangan kita. Warijlahu baridun, kaki pula macam utusan, macam postman. Dia macam postman, dia membawa kita jugalah ke mana yang kita nak sampaikan, tetapi peranannya lebih besar. Wal qalbu minhu malik. Bila disebutkan yang tadi itu, maka disebutkan di hujung ini, hati itu adalah raja. Hati itu adalah raja. Sebanyak mana pun peranan anggota yang lain, bila mana raja itu adalah bila mana hati itu adalah raja, fa idza tabal maliku, bila mana baiknya raja itu, bila mana baiknya pemerintah kepada tubuh itu, yakni hati, tabat junuduhu, maka bala tenteranya yang lain insya-Allah akan baik juga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT, bila menceritakan ataupun berbicara berkenaan dengan nafsu pada diri manusia, khususnya sebagai seorang da'i, pastinya kita tak lari daripada nafsu yang mengelilingi. Justru salah satu alat dalam tubuh kita yang cukup besar peranan dia untuk membantu kita mengekang nafsu ini, untuk membantu kita supaya apa juga perkara yang kita sampaikan itu tidak disulami dengan habuan-habuan dunia. Maknanya bila mana kita nak beribadah itu janganlah sampai dirosakkan oleh dunia. Bila mana kita nak menyampaikan berkenaan dengan kepatuhan kepada Allah SWT, jangan sampai kita sendiri sibuk dengan dunia, kita pun tak melakukan, tidak mengamalkan apa yang dikata. Dan anggota itu, alat itu ialah hati kita. Justru perbaikilah hati kita tuan-tuan, bersihkanlah hati kita, banyakkan berzikir. Hari ini pun hari Jumaat, banyakkan berselawat. Kita sebut di awal tadi, bacalah surah Al-Kahfi, sebab Nabi SAW janji akan diselamatkan daripada fitnah akhir zaman, fitnah Al-Masihid Dajjal. Banyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menanam pokok-pokok syurga. Mudah-mudahan bila kita kerap menanam itu, Allah SWT menjadikan kita juga dalam kalangan ahli syurganya, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sedikit yang dapat saya kongsikan pada pagi Jumaat 9 hari bulan Muharram 1442 Hijriah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapatlah kita mengambil iktibar manfaat bersama dan dapat kita amalkan bersama-sama, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, salah dan silap di mana-mana. Ma min hasanah fa min Allah, wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas sekalian ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najah. Ya Allah, Kau jadikanlah permulaan hari kami permulaan yang baik, diisi dengan amal-amal soleh. Kau jadikanlah pertengahan hari ini pertengahan yang baik juga. Ya Allah, Kau akhirilah hari kami kelak dengan kecemerlangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.